Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petang ini sambil saya mencuba-cuba drone terbaru saya DJI Air 3, Alhamdulillah, ingin saya berkongsi tentang hukum mengamalkan hadis dhaif. Sebenarnya saya sudah pun ada beberapa video dalam topik ini, tapi video saya maklumlah panjang-panjang. Lalu baru-baru ini saya menemui sebuah video pendek iaitu 3 minit daripada Syekh Dr. Abdul Hasan Ali Jadullah Al-Misri. Ayuh kita dengar dan kita perhatikan apakah isu sebenar tentang pengamalan hadis dhaif. Apakah sepakat semua orang kata boleh diamalkan atau ia perkara khilaf? Baik, jika ia perkara khilaf di kalangan para ulama yang berkata boleh mengamalkannya, apakah ia boleh-boleh saja atau ada syarat-syarat yang kalau kita tahu ianya hampir-hampir mustahil untuk diamalkan? Ayuh kita dengar ya. Ini soal tinggi sekali ikhwani fillah. Apakah boleh kita bisa mengamalkan sesuai dengan hadis dhaif atau tidak? Sebagian ulama salaf seperti Al-Imam Muslim dan Al-Imam Abu Hatim Al-Razi, Al-Imam Abu Zur'a Al-Razi dan Al-Imam Ibn Hazm dan banyak imam, Al-Syekh Al-Albani juga, semua mereka berkata tidak boleh mengamalkan dengan hadis dhaif. Hadis sahih sudah cukup untuk kita mengamalkan. Ada sebagian ulama berkata boleh kita mengamalkan sesuai dengan hadis dhaif, tapi ada syarat. Bayangkan syarat ini, apakah kita sebagai orang umum bisa memenuhi syarat ini atau tidak? Ana berkata syarat ini namanya syarat mustahil diketahui kecuali oleh ulama-ulama hadis yang meneliti hadis ini. Kerana boleh jadi saya meneliti banyak hadis, tapi ada sebuah hadis ana tidak menelitinya, ana tidak bisa mengamalkan sesuai dengannya. Kerana ana harus memenuhi ada berapa syarat yang ulama sudah membuatkan. Syarat yang pertama, harus kedudukan kelemahannya sedikit. Kerana kelemahan ini tidak satu macam, banyak macam. Ada kelemahan kuat sekali, ada kuat saja, ada lemah saja. Faham seperti ini. Dhaif yang paling ringan, dhaf atau kelemahan di dalam hadis ini ringan. Ini syarat yang pertama, harus ringan, tidak kuat. Baik, siapa yang tahu di antara orang umum atau orang ulama yang tidak ulama hadis atau ulama hadis yang bisa tahu kelemahan di dalam hadis ini kuat atau tidak kecuali orang yang meneliti hadis ini? Syarat yang pertama ini mustahil atau tidak? Mustahil. Syarat yang kedua, kita bisa memakai hadis ini dengan syarat hadis ini tidak dasar di dalam bab ini. Artinya bab ini sudah disebutkan oleh hadis-hadis sahih, tapi hadis dhaif ini boleh kita sebutkan bukan bersandar kita. Bukan hanya saja hadis ini yang ada di dalam bab ini. Ini sudah sahih sesuai dengan hadis-hadis yang sahih yang lain. Boleh jadi kita berkata ada di dalam bab ini hadis sahih dan ada juga hadis sahih berkata itu dan ini. Syarat yang ketiga, ketika kita menyebutkan hadis ini harus kita menjelaskan. Tidak boleh berkata Nabi bersabda itu dan ini. Tidak boleh kita menisbatkan hadis ini kepada Nabi SAW. Dan harus kita menjelaskan hadis ini dhaif. Siapa yang lakukan ini di zaman ini atau di setiap zaman, kecuali harus ulama yang meneliti hadis ini. Betul atau tidak? Menumpulkan semua dalil-dalil di setiap bab, kemudian mereka berkata bab ini sudah sahih kerana ada hadisnya ini sahih. Boleh jadi kita memakai hadis dhaif ini, tapi ada dua syarat lagi. Syarat yang kedua, kita tidak menisbatkan hadis ini kepada Nabi SAW. Kemudian kelemahannya akan ringan, bukan kuat. Ini syaratnya. Lebih bagus kita meninggalkan saja. Betul atau tidak? Allah mencukupkan kamu dengan hadis-hadis yang sahih. Kenapa anda masuki jalan yang susah? Faham ikhwani fillah? Dan ana menguatkan perkataan ulama yang berkata tidak boleh kita mengamalkan hadis-hadis yang dhaif. Kerana hadis sahih sudah cukup bagi kita. Faham? Wallahu a'lam. Baik, kita sudah pun mendengarnya. Tadi saya sedang testing drone. Kalau saya menyorok belakang pokok, dia boleh cari saya ke tak? Nampaknya dia telah kehilangan. Okey, kembali kepada topik kita. Jelas ya daripada penjelasan Syekh Dr. Abdul Hasan bahawa sebenarnya memang ada di kalangan para ulama yang berkata boleh mengamalkannya, tetapi mereka telah meletakkan sejumlah syarat yang sebenarnya agak sukar ataupun hampir mustahil untuk diamalkan. Dan kalau boleh diamalkan pun, ianya adalah di kalangan ahli hadis, mereka yang dapat menyimak hadis itu dan memastikan ia memiliki kelemahan yang ringan.
Apa yang berlaku di Malaysia atau mungkin juga di tempat lain ialah mereka yang mengamalkan hadis dhaif, mereka mengamalkannya secara sembrono tanpa memerhatikan syarat-syaratnya, sehingga hadis yang tiada asal usulnya pun disampaikan. Mereka tidak menyemak sanadnya terlebih dahulu, dan juga kalau mereka tahu ianya adalah hadis yang ringan kedhaifannya, mereka menyampaikannya dengan lafaz yang menunjukkan kepastian. Okey, lafaz yang menunjukkan kepastian iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Padahal apabila hadis itu dhaif, tidak boleh berkata sedemikian, tapi hendaklah menerangkan kedhaifannya. Sebagai contoh, dalam sebuah riwayat dikatakan, kemudian hendaklah juga menerangkan bahawa ia hadis dhaif, supaya orang ramai yang mendengarnya dapat mengetahui bahawa ia adalah hadis dhaif. Tetapi agamawan, ustaz-ustaz yang sangat cinta, sangat sayang, peluk hadis dhaif ni, mereka tak mau cakap ianya hadis dhaif. Kenapa? Sebab mereka sendiri tahu kalau kata itu adalah hadis dhaif, orang tidak mahu menerimanya, orang tidak mahu mengamalkannya. Kalau mereka sendiri dah tahu perkara itu, maka kenapa tetap disampaikan? Tak payahlah sampaikanlah hadis yang sahih dan juga hasan. Okey? Jadi apabila kami mengkritik hadis dhaif, bukan bererti kami menolaknya, bukan bererti kami membakul sampahkannya, tetapi kami mengkritik mereka yang menyampaikan hadis-hadis dhaif tersebut tanpa memerhatikan syarat-syaratnya, ya. Jadi itulah isu sebenar. Isu sebenar bukannya kami menolak hadis dhaif. Di kalangan kami, ya, memang yang nak sahih saja. Di kalangan kami ni yang salafi ni lah, di kalangan kami ada yang boleh terima hadis dhaif, tetapi dengan syarat-syaratnya. Apabila kami mengkritik, kami bukan mengkritik para ulama yang membolehkan pengamalan hadis dhaif, tetapi mengkritik para ustaz, para ustazah yang menyampaikan hadis-hadis dhaif tanpa memerhatikan syarat-syaratnya. Baik, sehingga sini saja dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.